Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling menggemparkan kita semua. Akhirnya, Tun Mahathir Mohamad menyokong Anwar Ibrahim. Wow, ini satu um, berita dan juga satu maklumat yang memang menggemparkan seluruh Malaysia. Yang paling menderitakan ialah apabila komen Perikatan Nasional ada kata, mungkinkah Perikatan Nasional akan berkubur selama-lamanya? Rupa-rupanya ini ceritanya. Dua bekas Perdana Menteri sokong biaya RM1.1 bilion ringgit untuk Sapura Energy. Mahathir setuju dengan tindakan Anwar Ibrahim membiayai RM1.1 bilion untuk Sapura Energy. Ini kali pertama Mahathir setuju dengan Anwar Ibrahim. Adakah ini akan membuka kepada laluan langkah kepada persefahaman Anwar Ibrahim dan Mahathir? Kalau itu berlaku, ini bahaya untuk Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan, bagi anda yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, saya kongsikan dengan anda produk yang terbaik di pasaran, paling murah, paling berkesan. Maafkan saya kalau saya berkongsi, saya bukan jual obat, tapi saya hanya sekadar mengungsikan kepada anda semua, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah gout, kencing manis dan juga tinggi darah, karena sekarang harga sangat murah memandangkan raya semakin menjelang. Jangan pula nanti raya kena kencing manis, kena gout pula kan. Susahlah kalau kena gout, nanti susah nak beraya. Itu sebabnya aku nak berkongsi dengan anda semua. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Mahathir setuju dengan pembiayaan 1.1 bilion untuk Sapura. Dua bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Razak telah menyatakan sokongan mereka kepada rancangan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pelaburan strategi ke dalam Sapura Energy. Dr. Mahathir berkata, langkah tersebut bagi mengelakkan kejatuhan syarikat itu memberi kesan kepada ekonomi dan tenaga kerja. Kalau mereka buat kajian dahulu dan ada sebab, kerajaan boleh bantu. Jangan kita bagi sesuatu syarikat itu mudah jatuh, kata Mahathir. Namun, kena tentukan wang yang diberikan itu digunakan dengan baik, katanya kepada media semalam. Sementara itu, Najib menerusi laman Facebook berharap suntikan RM1.1 bilion yang diberikan menerusi SPV, Malaysia Development Holding Berhad atau memulihkan Sapura Energy. Moga Sapura pulih sepenuhnya dalam masa terdekat untuk terus maju jaya. All the best, kata beliau. Suntikan RM1.1 bilion adalah bertujuan untuk membolehkan syarikat minyak dan gas ini melunaskan tunggakan kepada lebih 2,000 vendor dan juga menjalani penstrukturan semula. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita katakan, ini dia 8 sebab mengapa PNB melabur ke dalam Sapura Energy Berhad menerusi MDH. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada petang ini kerana dua Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, kini sudah sepakat dengan Anwar Ibrahim bahawa Sapura Energy perlu dipulihkan dengan segera bagi menyelamatkan beberapa perkara termasuklah peniaga dan juga ekonomi dahulu dan ada sebab, kata Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada SPRM berkait dengan isu Ismail Sabri Yaakob. Kalau kemarin lebih 5 jam Ismail Sabri Yaakob disiasat oleh SPRM dan itu kali kedua. Saya berpendapat itu mungkin sudah cukup. Saya rasa itu sudah mungkin cukup. Tapi rupa-rupanya hari ini satu lagi keputusan paling mengejutkan dan menarik diumumkan oleh SPRM. Saya jangkakan, saya ingatkan ini atau kemarin atau hari ini adalah hari terakhir Ismail Sabri Yaakob disiasat. Nampaknya ramalan dan telahan saya tidak tepat. Kali ini satu lagi kejutan diumumkan oleh SPRM, yaitu
Ismail Sabri Yaakob selepas 6 jam disiasat hari ini, kini akan dipanggil semula Isnin. Bayangkan saudara, ini satu jangka masa siasatan yang sangat panjang. Hampir sama hebat dan dahsyatnya dengan siasatan 1MDB. Yang menjadi buah pikiran saya, yang menjadi persoalan saya ialah kenapa begitu lama dan kenapa berulang-ulang Ismail Sabri Yaakob disiasat oleh SPRM. Nampaknya kata netizen, bukan saya yang kata tetapi netizen, kawan-kawan yang cerita di kedai kopi, mereka kata ini tidak kurang, lebih kurang seperti direman, cuma dihantar pulanglah, kan dibenarkan balik untuk berehat. Karena kita tahu Ismail Sabri Yaakob memang mempunyai masalah kesehatan sekarang. Kalau dia sehat, mungkinkah dia akan direman supaya memudahkan siasatan? Saya pun tidak tahu. Tapi yang lebih tepat, Ismail Sabri Yaakob akan menghadap lagi SPRM pada hari Isnin ini. Dan menjadi persoalan ialah, adakah Ismail Sabri Yaakob akan akhirnya direman juga? Kita pun tak tahu. Kena Najib juga tak pernah direman. Seingat saya, dia tak pernah direman. Saya rasa Ismail Sabri Yaakob juga tidak akan direman. Tetapi persoalan tentang berapa kalikah beliau akan menghadap SPRM akan terus menjadi tanda tanya besar kepada kita semua. Apa agak-agaknya penemuan SPRM yang menjadi persoalan besar yang harus ditanya kepada Ismail Sabri Yaakob? Saya rasa ada banyak perkara, banyak dokumen, banyak simpang siur ataupun banyak jalur-jalur pergerakan uang yang begitu banyak itu yang perlu ditanya kepada Ismail Sabri Yaakob. Dan kita doakan supaya Ismail Sabri Yaakob kekal sehat untuk menghadap SPRM lagi pada hari Isnin ini. Sebelum saya teruskan, izinkan saya berkongsi produk untuk Anda semua. Saya rasa ramai yang menonton channel ini ada masalah gout. Jadi saya kongsikan dengan Anda. Bukan saya nak jual obat, tapi saja nak kongsi harga produk yang paling murah tetapi mujarab. Ramai sudah yang menggunakan, testimoninya luar biasa, sangat positif. Mereka kata membantu menyembuhkan gout. Jadi sebelum raya ini, cepat beli produk ini supaya Anda ada payung sebelum hujan, supaya nanti raya Anda tak kena gout. Kalau kena gout pun boleh makan ubat yang disertakan dalam video ini. Tekan butang produk itu. Baiklah, Ismail Sabri keluar dari SPRM selepas 6 jam, dipanggil semula pada Isnin. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob selesai memberi keterangan selepas 6 jam di Ibu Pejabat SPRM. Kenderaan yang dinaiki beliau keluar dari bangunan SPRM jam 5.42 petang. Sumber memberitahu FMT bahawa Ismail dijangka akan menyambung semula memberi keterangan pada Isnin. Terdahulu, Ismail Sabri hadir jam 8.45 pagi bagi dirakam keterangan untuk hari yang kedua. Beliau kemudian keluar pada jam 12.30 tengah hari untuk menunaikan solat Jumaat. Ahli Parlimen Berai itu kembali pada jam 3.25 petang tadi untuk sambung memberi keterangan. Semalam, Ismail Sabri turut berada hampir 6 jam di Ibu Pejabat SPRM bagi rakaman keterangan. Proses merakam keterangan tertangguh 2 kali sebelum ini, iaitu pada 5 Mac dan 7 Mac atas sebab kesihatan. Ismail Sabri semalam berkata beliau akan beri kerjasama sehingga siasatan membabitkannya selesai. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebelum ini mengesahkan keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram berkait 4 pegawai kanannya yang telah ditahan. Terdahulu, SPRM mendedahkan kira-kira 170 juta ringgit wang tunai dan 16 kg jongkung emas bernilai jutaan ringgit dirampas dalam serbuan di kediaman tempat pegawai berkenan serta 3 premis lain dipercayai sebagai safe house. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.